Bab 1. Titah di Puncak Menara. Di dalam bilik mesyuarat mewah di tingkat teratas menara pencakar langit tertinggi di Dubai, cahaya matahari padang pasir yang terik memancar menembusi kaca kalis peluru setebal 3 inci. Bayangan seorang lelaki berusia 62 tahun yang duduk di kepala meja terpantul jelas. Beliau adalah Sheikh Muhammad Al-Rahim, seorang hartawan minyak Arab Saudi dengan kekayaan melebihi 18 bilion dolar AS. Syarikatnya mengawal medan minyak di Teluk Parsi dan rangkaian hotel 7 bintang di seluruh dunia. Di sekeliling meja, ketujuh-tujuh anaknya duduk. Anak sulungnya, Ali 24 tahun, duduk kaku dalam sut berjenama dari Milan, wajahnya penuh kekeliruan. Anak-anak yang lain memandang ayah mereka dengan mata terkejut. Sheikh Muhammad mengetuk tongkat emasnya perlahan ke lantai. Bunyinya bergema seperti perintah diraja. Hari ini, ayah akan mengumumkan perkara paling penting dalam hidup keluarga kita. Suaranya bergema di dalam bilik yang senyap sunyi. Pendingin hawa seolah-olah berhenti berfungsi. Semua mata tertumpu padanya. Dia berhenti sejenak, kemudian menyambung dengan suara yang tegas, seolah-olah fatwa. Mulai sekarang, setiap anak ayah mesti belajar di universiti di Kuala Lumpur, Malaysia. Bukan lagi London, bukan Boston, bukan Harvard atau Oxford. Suara riuh rendah serta-merta kedengaran. Anak bongsunya, Fatima, 19 tahun, menjerit terkejut. Ayah bergurau ke Kuala Lumpur, tempat yang penuh dengan pasar malam dan hutan batu. Apa yang akan kami pelajari di sana? Ali, yang sepatutnya terbang ke Harvard dalam 2 minggu lagi, berdiri. Ayah, ini gila. Saya sudah diterima masuk ke program MBA di Harvard. London adalah pusat kewangan dunia. Boston adalah jantung inovasi. Apa yang Malaysia boleh tawarkan kepada kita lebih daripada tempat-tempat itu? Sheikh Muhammad tersenyum dingin, memandang lurus ke arah anak sulungnya. Ali, kamu masih tidak faham. London dan Boston pernah menjadi impian ayah juga. Ayah menghantar abang kamu ke sana 20 tahun lalu. Tetapi apa yang dia bawa pulang bukanlah ilmu, tetapi kekosongan, dadah kesombongan dan kemurungan. Abang kamu meninggal dunia pada usia 28 tahun kerana tekanan dari dunia barat yang kamu agung-agungkan itu. Bilik itu senyap semula. Sheikh Muhammad mengeluarkan teleponnya, memainkan klip video pendek yang dirakamnya 3 bulan lalu. Ia menunjukkan imejnya dalam pakaian kasual, berdiri di tepi tasik tenang di Putrajaya, di sebelah seorang lelaki Melayu pertengahan umur yang tersenyum lebar. Ini Dr. Ismail, seorang pensyarah dari sebuah universiti terkemuka di Kuala Lumpur. Dia pernah mengajar di MIT, tetapi dia kembali ke Malaysia kerana, katanya, di sini ada hati. Dia memberitahu ayah bahawa pendidikan bukan hanya tentang ijazah, tetapi tentang penemuan diri. Dan Malaysia mempunyai sesuatu yang telah lama hilang dari dunia barat. Belas kasihan, keseimbangan, dan kekuatan yang benar-benar boleh mengubah seseorang. Ali ketawa sinis. Ayah telah ditipu. Ini hanyalah pemasaran, Malaysia tidak sehebat itu. Pandangan ayahnya berubah. Kalau begitu, buktikan, ayah akan hantar kamu ke Kuala Lumpur lebih awal, belajar selama 1 semester. Jika kamu rasa ia tidak bernilai, ayah akan beli seluruh bangunan di Boston untuk kamu sambung belajar. Tetapi jika kamu menemui apa yang ayah temui. Dia berhenti, memandang tepat ke mata Ali. Kamu mesti menerima pengumuman ini dan membawa adik-adikmu bersama. Ali mengetap penumbuknya. Baik, saya akan pergi. Tetapi ayah akan menyesal. Sheikh Muhammad tersenyum. Ayah akan tunggu hari kamu kembali dan berkata, ayah betul. Mesyuarat itu berakhir dalam keheningan. Tetapi tiada siapa yang tahu. Pada malam itu, Ali diam-diam membuka peta Kuala Lumpur di teleponnya dan setitis air mata jatuh tanpa disedarinya. Bab 2. Rahsia bilik mesyuarat keluarga. Selepas pengumuman mengejutkan di tingkat atas menara Al-Rahim itu, pintu ditutup dengan kuat. Semua orang dalam keluarga itu beredar dengan perasaan keliru dan marah. Ali, anak sulung, terus berjalan ke bilik pribadi ayahnya. Dia tidak menunggu penjelasan lanjut. Dia mahukan jawapan sekarang. Ayah, Ali menolak pintu tanpa mengetuk. Ayah mesti beritahu saya sekarang. Apa sebenarnya yang berlaku pada Abang Aziz? Ayah kata dia meninggal kerana tekanan dunia barat. Tetapi kenapa ayah tidak pernah ceritakan hal ini sebelum ini?
dan kenapa ayah berubah begitu drastik selepas sekali sahaja ke Malaysia. Sheikh Muhammad sedang duduk di belakang meja kayu oak yang besar, tingkap luas mempamerkan gemerlapan lampu Dubai pada waktu malam. Dia perlahan-lahan berpaling menghadap anaknya dan mengeluh panjang. Duduk dulu, Ali. Ini bukan cerita yang ayah mahu ceritakan, tetapi jika kamu akan ke Kuala Lumpur, kamu patut tahu. Ali duduk di seberang ayahnya, tangannya digenggam erat hingga buku lalinya memutih. 20 tahun yang lalu, Sheikh Muhammad memulakan, ayah menghantar Aziz, abang kamu, untuk belajar MBA di London School of Economics. Dia sangat bijak, yang paling pintar dalam keluarga. Semua orang menjangkakan dia akan kembali untuk memimpin syarikat minyak kita. Tetapi apa yang berlaku bukanlah seperti yang dijangkakan. Sheikh Muhammad mengeluarkan sekeping gambar lama dari laci. Gambar Aziz tersenyum lebar dalam sut, wajahnya ceria tetapi matanya kelihatan letih. Tahun-tahun pertama, dia menelpon dan mengatakan semuanya baik. Tetapi selepas itu, dia berubah. Dia mula minum arak dengan banyak, menggunakan dadah untuk menahan tekanan, persaingan, dan pandangan orang yang menganggapnya sebagai budak Arab kaya yang tidak pernah bersusah payah. Dia dihina kerana bangsanya, dipandang rendah kerana statusnya. Tetapi yang paling teruk, dia mula kehilangan jati dirinya. Dia memberitahu ayah, "Ayah, saya tidak tahu lagi siapa saya. Untuk apa saya belajar?" Ali menelan air liur. Jadi, bagaimana dia meninggal? Kemalangan kereta pada malam hujan lebat di London. Polis berkata dia memandu terlalu laju kerana mabuk dadah dan alkohol. Dia meninggalkan sepucuk surat untuk ayah. "Ayah, saya mahu kembali ke tempat di mana saya merasa seperti manusia, bukan hanya wang." Ayah sangat terkejut, tetapi ayah tidak mahu menerima kenyataan itu. Sehinggalah, Sheikh Muhammad berhenti sejenak, kemudian menyambung, 3 bulan lalu, ayah pergi ke satu mesyuarat perniagaan di Kuala Lumpur. Ayah bertemu dengan Dr. Ismail, seorang pensyarah falsafah dan pendidikan dari Universiti Malaya. Dia pernah mengajar di MIT, tetapi memilih untuk kembali ke Malaysia kerana katanya, di sini orang masih mempunyai hati. Dia membawa ayah berjalan-jalan di pasar malam Jalan Alor, melawat Masjid Putra, dan makan di warung tepi jalan bersama orang biasa. Ayah melihat rakyat Malaysia tersenyum antara satu sama lain walaupun hidup mereka sukar. Ayah melihat pelajar di universiti belajar bersungguh-sungguh, tetapi masih mempunyai masa untuk kerja kemasyarakatan, melakukan amal, dan mencari ketenangan rohani. Ali mengerutkan dahi. Tapi ayah, itu hanya gambaran yang indah, bukan alasan yang cukup untuk meninggalkan Harvard. Bukan sekadar gambaran indah, Ali, kata Sheikh Muhammad dengan suara tegas. Ayah menemui keajaiban sebenar. Ayah jatuh sakit teruk 2 bulan lalu, penyakit jantung ayah kembali, tetapi ayah tidak memberitahu sesiapa. Dr. Ismail membawa ayah ke sebuah pusat pengajian Islam di pinggir bandar. Seorang ustaz mengajar ayah berzikir dan bertafakur. Ayah melakukannya setiap hari, dan kesihatan ayah bertambah baik secara ajaib. Doktor di Dubai berkata ia mustahil, tetapi ayah tahu ia adalah kuasa ketenangan dan keimanan yang telah hilang dari dunia barat. Ali terdiam sejenak. Jadi, ayah menghantar saya ke sana untuk apa? Supaya saya menemui keajaiban seperti ayah? Sheikh Muhammad tersenyum. Bukan itu sahaja. Kamu akan belajar bahawa kejayaan sebenar bukanlah ijazah dari universiti ternama, tetapi penemuan diri. Dan Malaysia akan mengajar kamu sesuatu yang tidak dapat diajar oleh London atau Boston, kemanusiaan. Ali berdiri. Saya masih tidak percaya. Tetapi saya akan pergi dan membuktikannya sendiri. Ketika Ali keluar dari bilik, Sheikh Muhammad mengambil teleponnya dan mendial nombor seseorang. Dr. Ismail, bersiap sedia. Ali akan datang. Saya menghantarnya untuk belajar di Universiti Malaya, dan saya takut dia akan menemui lebih daripada apa yang dia jangkakan. Tetapi dalam kegelapan bilik itu, si ayah tidak menyedari bahawa Ali sedang berdiri di luar pintu, mencuri dengar perbualan itu, dan jantungnya mula berdebar dengan cara yang tidak pernah dirasainya sebelum ini. Bab 3. Kehilangan di Kuala Lumpur. 2 minggu selepas pengumuman yang mengejutkan itu, Ali Al-Rahim melangkah keluar dari jet peribadinya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.
Langit kelabu dan mendung, hujan renyai-renyai turun, sangat berbeza dengan matahari terik Dubai. Dia memakai kemeja kelabu gelap, seluar jin ringkas, dan cermin mata hitam agar tidak mudah dikenali. Tetapi di dalam hatinya, kemarahan dan keraguan masih membara. Betul ke tempat ini boleh mengubah apa-apa? Gumamnya sendirian sambil berjalan melepasi penumpang lain yang tersenyum antara satu sama lain walaupun basah kuyup. Dr. Ismail menunggunya di pintu ketibaan, memakai kemeja biru muda, seluar slack, dan senyuman mesra tipikal orang Malaysia. Dia menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. "Selamat petang, Encik Ali. Selamat datang ke Malaysia." Ali mengangguk dingin. "Saya datang ke sini kerana terpaksa, bukan kerana saya mahu. Jangan harap dapat mengubah fikiran saya dengan mudah." Dr. Ismail ketawa kecil. "Tidak mengapa. Saya juga pernah seperti kamu dahulu. Percaya bahawa segalanya perlu dibuktikan sendiri. Saya akan bawa kamu ke Universiti Malaya dahulu, kemudian kita bincangkan tentang penginapan dan jadual kelas." Sebuah van putih menunggu di luar. Mereka melalui jalan raya yang sesak. Ali memandang keluar tingkap, melihat surau kecil di tepi jalan, penjual makanan di gerai tersenyum kepada pelanggan, dan suasana pagi yang sibuk tetapi tenang. Dia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, seperti sesuatu yang biasa dilihat, tetapi dia menggelengkan kepalanya untuk menepis fikiran itu. Apabila tiba di Universiti Malaya, Ali dibawa ke kelas pertamanya, falsafah dan pembangunan diri. Dr. Ismail adalah pensyarahnya. Dia duduk di barisan paling belakang, memerhatikan pelajar lain yang kelihatan sangat gembira. Mereka ketawa perlahan, berbual dengan rancak, tidak seperti bilik darjah di London, di mana semua orang senyap dan bersaing secara diam-diam. Selepas kelas, Dr. Ismail mengajak Ali makan di sebuah restoran berhampiran. "Hari ini, saya akan tunjukkan kepada kamu apa yang ayah kamu temui." Mereka menaiki kereta ke Cameron Highlands. Ali tidak pernah melihat tempat seperti itu. Ladang teh menghijau terbentang luas, udaranya sejuk dan nyaman. Bau bunga-bungaan segar menusuk hidungnya. Dr. Ismail mengajaknya mencuba teh dan skon strawberry yang segar. "Cubalah. Ia makanan yang ringkas, tetapi penuh dengan rasa kehidupan," kata Dr. Ismail sambil tersenyum. Ali menggigit skon itu dan matanya membulat. "Sangat sedap," Dr. Ismail tersenyum. "Nampak, di sini, tiada siapa yang tergesa-gesa, tiada siapa yang bersaing untuk menjadi nombor satu. Semua orang hidup dalam harmoni dengan alam. Hidup ini seimbang." Malam itu, selepas kembali ke kolej kediaman yang disediakan oleh universiti, Ali duduk sendirian di dalam bilik kecilnya. Dia melihat mesej daripada ayahnya. "Kamu sihat? Jangan lupa untuk tenangkan fikiran setiap hari." Dia tidak membalas, tetapi membuka aplikasi meditasi yang disyorkan oleh Dr. Ismail dan duduk memejamkan mata selama 10 menit. Buat pertama kali dalam hidupnya, dia merasa tenang yang aneh. Tetapi keesokan paginya, segalanya berubah apabila Dr. Ismail menelpon Sheikh Muhammad dengan suara cemas. "Tuan Sheikh, Ali telah hilang. Malam tadi dia kata dia mahu berjalan-jalan di sekitar Tasik Titiwangsa, tetapi pagi ini dia tidak kembali ke kolej, telefonnya dimatikan. Tiada siapa yang melihatnya." Sheikh Muhammad, yang sedang duduk di pejabatnya di Dubai, merasakan jantungnya berdegup kencang. "Apa? Hilang? Kenapa baru sekarang beritahu saya?" "Saya baru tahu pagi ini. Dan ada satu lagi perkara aneh. Kamera litar tertutup, CCTV, di sekitar Tasik, menunjukkan Ali bercakap dengan seorang lelaki yang memakai jubah hitam panjang. Lelaki itu kelihatan seperti orang dari keluarga kita sendiri." Sheikh Muhammad menggenggam teleponnya erat. "Jangan beritahu sesiapa. Saya akan terbang ke sana sekarang juga." Tetapi di dalam hatinya, dia mula takut. Takut rahsia yang disimpannya selama 20 tahun tentang kematian Aziz akan terbongkar. Dan Ali mungkin menjadi mangsa seterusnya yang terpaksa berdepan dengan bayang-bayang gelap yang sama. Bab 4. Bayangan dari masa lalu. Sheikh Muhammad Al-Rahim duduk di dalam jet peribadi keluarganya, pesawat yang sama yang pernah membawanya merentasi benua untuk urusan perniagaan bernilai berbilion dolar. Tetapi kali ini, jantungnya berdegup kencang kerana bimbang, bukan teruja. Dia memandang keluar tingkap, melihat awan kelabu di bawah langit yang menuju ke Kuala Lumpur.
Aku tidak sepatutnya biarkan Ali datang seorang diri, gumamnya. Tetapi jika aku ceritakan segalanya dari awal, dia mungkin tidak akan percaya dan mungkin akan lebih membenciku. Pesawat itu mendarat di Clear pada lewat petang. Dr. Ismail menunggu di pintu ketibaan bersama seorang lagi lelaki yang memakai kemeja kelabu gelap dan cermin mata hitam. Dia adalah Superintendent Vijay, rakan lama Dr. Ismail yang berkhidmat di unit siasatan khas. Tuan Sheikh, kami masih belum jumpa Ali. Tetapi ada petunjuk baru, kata Superintendent Vijay. Sheikh Muhammad mengangguk. Beritahu saya, CCTV di sekitar Kampung Baru pada pukul 11.47 malam tadi menunjukkan Ali berjalan bersama seorang lelaki berjubah hitam panjang yang menutupi sebahagian besar wajahnya. Lelaki itu membawanya masuk ke sebuah lorong kecil. Selepas itu, isyarat teleponnya hilang. Tiada siapa melihatnya lagi. Sheikh Muhammad mengetap penumbuknya. Bagaimana rupa lelaki itu? Imejnya tidak jelas. Tetapi susuk tubuhnya tinggi, kurus, rambut panjang separas bahu, dan cara dia berjalan seperti orang yang sangat biasa dengan kawasan itu, seolah-olah dia sudah lama tinggal di sini. Dr. Ismail memandang Sheikh Muhammad dengan pandangan penuh pengertian. Tuan Sheikh, Tuan fikir siapa dia? Sheikh Muhammad terdiam sejenak sebelum bersuara dengan nada bergetar. Aku harap bukan dia, tetapi aku takut. Ia mungkin dia. Orang yang aku sangka sudah mati 20 tahun lalu. Mereka bertiga menaiki van hitam menuju ke Kampung Baru. Lorong-lorong sempit dipenuhi dengan rumah-rumah kayu tradisional, kedai makan, dan surau lama yang tersembunyi di antara bangunan moden. Sheikh Muhammad merasa seperti kembali ke masa lalu, ke zaman ketika Aziz masih hidup. Mereka berhenti di sebuah lorong kecil. Superintendent Vijay menunjuk ke sebuah rumah kayu 2 tingkat yang usang, kelihatan seperti telah lama ditinggalkan. Ini adalah rumah sewa yang pernah didiami oleh seorang lelaki berketurunan Arab 15 Kuba 20 tahun yang lalu. Pemilik rumah berkata seorang pemuda berwajah Arab pernah menyewa di sini untuk tempoh yang singkat, tetapi kemudian hilang begitu sahaja. Tiada siapa tahu ke mana dia pergi. Sheikh Muhammad melangkah masuk ke dalam rumah. Bau hapak bercampur dengan bau kemenyan yang samar-samar menyapanya. Dia melihat sekeping gambar lama yang tergantung di dinding. Gambar itu membuatnya tergamam. Ia adalah gambar Aziz, anak sulungnya yang telah mati, tersenyum lebar. Di sebelahnya, seorang wanita Melayu pertengahan umur memakai baju kurung ringkas dan seorang budak lelaki kecil duduk di ribanya. Ini, Sheikh Muhammad menggigil. Aziz, dia tidak mati. Dr. Ismail meletakkan tangannya di bahu Sheikh Muhammad. Tuan Sheikh, 20 tahun lalu, selepas kemalangan di London, semua orang fikir dia telah mati. Tetapi sebenarnya, dia terselamat. Dan dia memilih untuk menghilangkan diri di sini, untuk memulakan hidup baru, dengan nama baru, dengan identiti baru. Tiba-tiba, bunyi tapak kaki kedengaran dari tingkat atas. Semua orang mendongak. Satu susuk tubuh tinggi kurus, berjubah hitam panjang, menuruni tangga perlahan-lahan. Apabila dia menanggalkan penutup kepalanya, wajah yang dikenali tetapi kelihatan lebih tua muncul. Ayah, ini Aziz. Air mata Sheikh Muhammad mengalir deras. Anakku, kamu masih hidup. Tetapi sebelum Aziz sempat menjawab, Ali melangkah keluar dari bilik di belakang, memandang ayah dan abangnya yang disangka telah mati dengan pandangan yang penuh dengan kekeliruan dan kemarahan. Ayah, apa semua ini, dan kenapa? Kenapa Abang Aziz ada di sini? Bab 5. Kebenaran yang menyakitkan. Rumah kayu 2 tingkat di Kampung Baru itu senyap sunyi, seolah-olah masa telah berhenti. Aziz berdiri di anak tangga, jubah hitam yang pernah menyembunyikan identitinya kini ditanggalkan, mendedahkan wajah yang lebih kurus. Rambut panjang separas bahu, dan senyuman lembut yang pernah dikenali, tetapi kini penuh dengan parut masa. Sheikh Muhammad berdiri dengan kaki yang menggeletar, air matanya tidak berhenti mengalir. Aziz, anakku, benarkah kamu masih hidup? Atau ini hanya mimpi? Aziz menundukkan kepalanya sedikit. Maafkan Aziz, ayah, kerana membuat semua orang fikir Aziz sudah mati. Aziz memilih jalan ini sendiri. Ali berdiri kaku, memandang abangnya yang telah hilang selama 20 tahun dengan perasaan bercampur baur antara marah, sedih, dan keliru.
Kenapa, Bang? Kenapa abang tak balik? Kenapa biarkan ayah menderita? Kenapa biarkan saya membesar tanpa tahu abang saya masih hidup? Aziz menuruni tangga perlahan-lahan dan duduk di lantai kayu di sebelah ayah dan adiknya. Duduk dulu, Ali. Ceritanya panjang dan menyakitkan. Tetapi ayah dan kamu berhak tahu kebenarannya. Dia menarik nafas dalam-dalam, kemudian mula bercerita. Selepas kemalangan di London, saya terselamat kerana seorang pemandu lori sempat membantu. Tapi saya cedera parah, tulang patah, otak saya tergegar. Saya sedar di sebuah hospital kecil di pinggir bandar London. Semua orang fikir saya mati kerana kesilapan dokumen. Dan saya memilih untuk tidak membetulkannya. Kenapa? Tanya Sheikh Muhammad dengan suara bergetar. Kerana saya penat menjadi anak hartawan. Saya penat dengan persaingan, penat dipandang hanya sebagai dompet berjalan. Saya cuma mahu menjadi manusia biasa. Saya melarikan diri dari hospital, menukar nama, menukar identiti, dan terbang ke Malaysia. Kerana saya pernah dengar dari kawan di universiti, di sini orang masih boleh tersenyum walaupun hidup susah. Aziz tersenyum sedih. Pada mulanya, saya datang hanya untuk berehat, mencari ketenangan. Tetapi kemudian, saya menemui keajaiban sebenar. Di sebuah surau kecil berhampiran Sungai Klang, Surau Al-Hidayah. Dia berhenti dan memandang Ali. Hari itu, saya mabuk. Saya berniat untuk menamatkan hidup saya. Saya masuk ke dalam surau pada waktu malam. Seorang ustaz yang sedang beriktikaf di bawah sebatang pokok melihat saya. Dia tidak memarahi saya, sebaliknya dia tersenyum dan berkata, "Anak muda, penderitaan itu berpunca dari hati. Jika hati masih terikat, ia tidak akan pernah berakhir." Dia mengajak saya berzikir dan bertafakur. Kali pertama, saya hanya mampu bertahan 5 menit. Tetapi setiap malam, saya kembali lagi. Dan ia mengubah apa? Tanya Ali dengan suara tegas. Ia mengubah segalanya. Saya mula sedar bahawa penderitaan saya bukan datang dari dunia luar, tetapi dari keterikatan saya pada nama, wang, dan harapan. Saya mula membantu di surau, mengajar anak-anak yatim, membantu orang tua menjual kuih di pasar. Saya mendapat nama baru, Aziz. Orang tempatan memanggil saya begitu. Saya mempunyai keluarga baru, istri dan anak perempuan saya yang sedang tidur di dalam bilik. Aziz menunjuk ke pintu bilik di belakang. Nama adik kamu Aisyah, umurnya 8 tahun. Dia langsung tidak tahu siapa ayahnya sebelum ini. Mata Sheikh Muhammad mengalir lagi. Kamu sudah berkeluarga? Ya, ayah. Dan saya sangat bahagia dalam hidup saya. Kerana saya dapat menjadi diri saya sendiri, bukan bayang-bayang keluarga Al-Rahim. Ali terdiam lama sebelum bersuara perlahan. Jadi, apa yang perlu saya buat sekarang? Aziz tersenyum. Ayah menghantar kamu ke sini bukan untuk menjadi seperti saya, tetapi untuk memberi kamu pilihan. Pergilah ke surau Al-Hidayah itu. Cuba duduk dan tenangkan fikiran, berbual dengan ustaz yang sama yang pernah membantu saya. Nanti, kamu akan faham kenapa ayah berubah fikiran. Tiba-tiba, suara seorang kanak-kanak perempuan kedengaran dari dalam bilik. Ayah, ada orang datang ke? Aziz berpaling dan tersenyum. Ya, Aisyah, mari, salam atuk dan pakcik kamu. Seorang gadis kecil berjalan keluar sambil memegang anak patung beruang lama, tersenyum malu kepada dua orang asing itu. Sheikh Muhammad memandang cucunya buat kali pertama, air matanya tidak berhenti mengalir. Tetapi di dalam hati Ali, keraguan masih belum berakhir. Dia berpaling kepada Aziz, tapi kenapa abang tak beritahu sesiapa? Kenapa biarkan ayah menderita? Aziz mengeluh. Kerana saya takut. Takut jika saya kembali, semuanya akan menjadi seperti dahulu. Saya takut keluarga akan menarik saya kembali menjadi pewaris. Tetapi sekarang, dia memandang lurus ke arah Ali. Saya rasa sudah tiba masanya untuk kita semua berdepan dengan kebenaran. Bab 6. Keajaiban di Surau Al-Hidayah. Keesokan paginya, selepas pertemuan di rumah kayu lama di Kampung Baru, suasana dalam keluarga Al-Rahim berubah sepenuhnya. Sheikh Muhammad bangun awal pagi, duduk berzikir dengan tenang di beranda rumah. Di sebelahnya, Aisyah, anak perempuan Aziz yang berusia 8 tahun, sedang melukis dengan pensel warna. Dia tidak tahu bahawa lelaki besar di sebelahnya adalah datuknya yang baru muncul dari cerita ayahnya.
Aziz keluar dengan 2 cawan kopi panas, menghulurkan satu kepada ayahnya. Ayah tidur lena malam tadi. Syekh Muhammad mengambil cawan itu dan tersenyum tipis. Buat pertama kali dalam 20 tahun, ayah tidur lena tanpa ubat tidur. Kamu membuat ayah berfikir semula tentang segalanya. Aziz duduk di sebelahnya. Aziz tak pernah sangka satu hari nanti ayah akan duduk di sini. Bersama Aziz dan keluarga kecil Aziz. Ayah pun tak pernah sangka, keluh Syekh Muhammad. Tetapi sekarang, ayah mula faham kenapa kamu memilih jalan ini. Sementara itu, Ali bangun di bilik penginapan sementara yang diaturkan oleh Dr. Ismail, berhampiran Surau Al-Hidayah. Dia duduk memandang ke luar tingkap, melihat orang ramai bersiap untuk memulakan hari anak-anak ke sekolah. Pemandangan itu mengingatkannya kepada kata-kata Aziz malam tadi, "Pergilah ke surau, nanti kamu akan faham." Ali teragak-agak sejenak sebelum bangun, memakai kemeja ringkas, dan berjalan keluar menyusuri lorong-lorong sempit menuju ke Surau Al-Hidayah. Apabila tiba, dia melihat sebatang pokok besar yang rendang. Seorang ustaz separuh umur sedang duduk berzikir di bawahnya. Ali mendekati dan duduk di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Ustaz itu membuka matanya, tersenyum lembut, dan berkata dalam bahasa Melayu yang perlahan, "Anak muda, pertama kali ke sini, mahu cuba tenangkan fikiran?" Ali mengangguk tanpa sedar. Ustaz itu mengajarnya cara pernafasan yang mudah. Tarik nafas, hembus. Perhatikan fikiran yang datang dan pergi, dan biarkan ia berlalu. Jangan dipegang, jangan dibenci. Ali cuba melakukannya. Pada mulanya, dia merasa resah. Fikirannya melayang ke Harvard, London, kemarahannya kepada ayah, kekeliruannya terhadap abangnya, semuanya timbul seperti ombak. Tetapi ustaz itu berkata perlahan, "Hanya perhatikan, jangan dilawan." Selepas 20 menit, Ali merasa seperti ada sesuatu yang berat di dadanya terlepas. Dia membuka mata, air matanya mengalir tanpa disedari. "Bagaimana, anak muda?" tanya ustaz itu. Saya tidak tahu, tetapi saya rasa lebih ringan. Seolah-olah saya tidak perlu lagi memikul beban yang berat." Ustaz itu tersenyum. "Itulah keajaiban. Bukan perkara gaib, tetapi kesedaran bahawa penderitaan itu datang dari hati yang terikat. Apabila dilepaskan, hati menjadi bebas." Ali bangun, mengucapkan terima kasih kepada ustaz itu, dan berjalan kembali ke penginapannya dengan langkah yang lebih ringan. Petang itu, Ali kembali ke rumah kayu lama untuk bertemu Aziz dan ayahnya. Dia masuk ke dalam rumah dan berkata terus kepada Syekh Muhammad, "Ayah, saya sudah faham kenapa ayah memilih Malaysia. Kenapa Abang Aziz tinggal di sini? Saya mahu tinggal di sini. Saya mahu belajar di sini, bukan kerana ayah paksa, tetapi kerana saya mahu mengenali diri saya dengan lebih baik." Syekh Muhammad memandang anak sulungnya dengan rasa terkejut bercampur gembira. "Kamu berubah begitu cepat, Ali?" Ali tersenyum tipis. "Bukan cepat, ayah, tapi jelas. Dulu saya fikir kejayaan adalah ijazah, nama, dan wang. Tapi di sini, saya lihat kebahagiaan itu jauh lebih sederhana." Aziz meletakkan tangannya di bahu adiknya. "Selamat datang ke keluarga baru kita, Ali." Syekh Muhammad berdiri dan memeluk kedua-dua anaknya. Air matanya mengalir lagi, tetapi kali ini air mata kelegaan. "Ayah silap kerana fikir ayah perlu melindungi kamu dengan menghantar kamu ke tempat paling terkenal. Sebenarnya, apa yang kamu perlukan adalah tempat di mana hati boleh tenang." Tetapi kemudian, telefon Syekh Muhammad berdering. Ia adalah setiausaha pribadinya dari Dubai. "Tuan Syekh, ada masalah besar. Sekumpulan pelabur asing akan memfailkan saman terhadap syarikat di Mahkamah Antarabangsa, mendakwa Tuan telah melanggar kontrak lama. Jika Tuan tidak segera kembali untuk menanganinya, kita mungkin kerugian berbilion-bilion." Syekh Muhammad memandang kedua-dua anaknya dan mengeluh. "Nampaknya, dunia luar masih belum mahu melepaskan kita dengan mudah." Bab 7. Ancaman dari Dubai. 2 hari selepas Ali mengumumkan keputusannya untuk tinggal di Kuala Lumpur, Syekh Muhammad menerima mesej segera dari Dubai. Bukan dari setiausahanya, tetapi dari Abdullah, bapa saudaranya yang paling tua dalam keluarga Al-Rahim, seorang yang sangat berpengaruh dalam industri minyak dan kalangan istana Saudi. Mesej itu ringkas, tetapi tajam. "Muhammad, kamu mesti kembali ke Dubai sekarang.
Semua ahli keluarga kanan sedang mengadakan mesyuarat tergempar. Kamu telah memalukan nama keluarga. Jangan fikir kamu boleh lari bersembunyi di Malaysia. Sheikh Muhammad duduk terdiam di rumah kayu itu, memerhatikan kedua-dua anaknya bermain dengan Aisyah. Anak saudaranya itu ketawa riang apabila Aziz menyuapnya pisang emas. Dia mengeluh panjang sebelum mendial nombor Abdullah. Aku tidak akan kembali sekarang. Suara di hujung talian kedengaran marah. Kamu sudah gila. Kumpulan pelabur dari Amerika dan Eropah sedang memfailkan saman di Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa, mendakwa kita tidak mematuhi perjanjian lama. Syarikat akan rugi berbilion-bilion dan kamu pula sedang bersantai dengan budak Melayu di pasar. Kamu sudah lupakan tanggungjawabmu sebagai pewaris Al-Rahim? Aku tidak lupa, jawab Sheikh Muhammad dengan tenang. Tetapi aku baru sahaja menemui sesuatu yang lebih penting daripada wang, anak-anakku, dan ketenangan yang tidak pernah aku miliki. Bagaimana dengan Aziz? Kabar angin mengatakan dia masih hidup. Betulkah kamu bawa dia pulang sekali? Jika benar, dia mesti dihantar pulang untuk menjalankan tugasnya, bukan bersembunyi menjadi orang kampung. Sheikh Muhammad terdiam sejenak. Aziz telah memilih hidupnya sendiri, dan aku tidak akan memaksanya lagi. Talian diputuskan. Abdullah mematikan panggilan. Tidak sampai sejam kemudian, 2 buah van hitam besar berhenti di hadapan rumah kayu itu. 6 orang lelaki bersut hitam dan bercermin mata gelap turun dari kenderaan, diketuai oleh Hasan, sepupu Sheikh Muhammad yang pernah menjadi orang kanannya dalam rundingan perniagaan. Hasan berjalan masuk, menunduk sedikit sebagai tanda hormat, tetapi raut wajahnya tegang. Tuan Sheikh, saya menerima arahan daripada ahli keluarga kanan untuk membawa Tuan dan Encik Ali pulang ke Dubai serta-merta. Jika Tuan enggan, kami terpaksa menggunakan langkah yang lebih tegas. Aziz melangkah ke hadapan, melindungi ayah dan adiknya. Ini Malaysia, bukan Dubai. Tiada siapa boleh memberi arahan sesuka hati di sini. Hasan memandang Aziz dengan pandangan dingin. Kamu fikir kamu siapa? Orang yang sudah mati 20 tahun lalu, kamu lari dari tanggung jawab. Tetapi keluarga tidak pernah lupa. Kamu mesti kembali untuk mengambil alih syarikat, bukan menjadi nelayan menjual kuih di tepi jalan. Ali melangkah ke hadapan, berdiri di sebelah abangnya. Saya tidak akan pulang. Saya memilih untuk belajar di sini. Saya memilih untuk bersama keluarga saya yang sebenar, bukan hanya nama dan wang. Hasan ketawa sinis. Budak mentah, kamu tidak tahu keputusan seperti ini akan menghancurkan segalanya. Syarikat akan musnah jika Tuan Sheikh tidak kembali dalam masa 7 hari. Hak kita ke atas medan minyak utama akan dibatalkan dan keluarga Al-Rahim akan tinggal nama dalam sejarah. Sheikh Muhammad berdiri, memandang lurus ke arah Hasan. Beritahu ahli keluarga kanan, aku akan kembali untuk menguruskan syarikat. Tetapi aku tidak akan kembali seperti dahulu. Aku akan bawa apa yang aku pelajari di sini bersama aku. Aku akan ubah cara syarikat diuruskan dengan belas kasihan, dengan keseimbangan, bukan hanya keuntungan semata-mata. Mata Hasan membulat. Tuan serius? Sangat serius, jawab Sheikh Muhammad. Dan Ali akan tinggal di sini, menamatkan pengajiannya seperti yang dia mahu. Manakala Aziz, dia akan membuat pilihannya sendiri. Hasan memandang semua orang di dalam rumah itu dan mengeluh. Saya akan laporkan seperti yang Tuan katakan, tapi berhati-hatilah, Tuan Sheikh. Dunia Arab tidak mudah menerima perubahan. Ada orang yang lebih tidak berpuas hati daripada yang Tuan sangka. Apabila van itu berlalu pergi, Aziz berpaling kepada ayahnya. Ayah, betulkah ayah akan pulang? Sheikh Muhammad mengangguk. Ayah mesti pergi, tetapi ayah tidak akan pergi seorang diri. Ayah akan bawa hati Malaysia ini bersama ayah. Dan ayah akan buat mereka sedar bahawa kekayaan sebenar bukanlah hanya wang. Ali memandang ayahnya dengan pandangan yang berbeza. Terima kasih, ayah, kerana memberi saya pilihan. Tetapi pada malam itu, ketika semua orang sedang tidur, telefon Aziz bergetar perlahan. Satu mesej dari nombor yang tidak dikenali. Kami tahu kamu masih hidup. Jangan fikir kamu boleh bersembunyi lama. Jika kamu tidak kembali, kami akan cederakan keluarga barumu. Aziz kaku. Dia memandang Aisyah yang sedang tidur nyenyak, lalu menggenggam teleponnya erat. Bab 8, Projek Rahsia University.
Keesokan paginya, selepas mesej ugutan itu, suasana di rumah kayu itu menjadi tegang. Aziz menyimpan telefonnya di dalam poket, tidak memberitahu sesiapa, hatta istrinya. Dia tidak mahu Aisyah atau keluarga kecilnya bimbang. Tetapi di dalam hatinya, dia tahu mereka bukan sekadar ahli keluarga kanan, tetapi satu kumpulan yang mempunyai kuasa dan wang yang cukup untuk menjejakinya ke seluruh dunia. Ali bangun pagi untuk ke universiti seperti biasa. Doktor Ismail mahu menemuinya di pejabat pribadinya di Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Apabila Ali masuk, Dr. Ismail sedang memandang sekeping gambar lama di dinding, gambar sekumpulan pelajar dari pelbagai negara tersenyum di hadapan sebuah bangunan lama. "Duduk dulu, Ali," kata Dr. Ismail dengan lembut. "Hari ini, saya akan beritahu kamu satu rahsia yang disimpan oleh Universiti Malaya selama ini. Dan, kenapa ayah kamu memilih tempat ini sebagai titik perubahan?" Ali duduk, memandang pensyarahnya dengan rasa ingin tahu. "Rahsia apa, Doktor?" "Saya fikir ini hanya universiti biasa." Dr. Ismail tersenyum, kemudian berjalan ke sebuah kabinet besi lama yang dikunci dengan mangga kecil. Dia mengeluarkan sebuah fail coklat lama dan meletakkannya di hadapan Ali. "Ini adalah Projek Insaniah Kembali, atau kami panggil Projek Pemulihan Jiwa Manusia. Ia dimulakan pada tahun 1995 oleh dekan fakulti terdahulu, selepas melihat ramai pelajar antarabangsa, terutamanya dari Timur Tengah dan Eropah Barat, datang belajar dan kemudian pulang dengan masalah kesihatan mental, kemurungan, ketagihan dadah, malah ada yang membunuh diri." Ali membuka fail itu. Dia melihat senarai nama puluhan bekas pelajar, berserta rekod susulan. Ada yang menulis surat terima kasih selepas kembali ke negara masing-masing, mengatakan, "Tempat ini membuatkan saya menemui semula diri saya yang sebenar." "Projek ini bukan kursus biasa," sambung Dr. Ismail. "Ia adalah program khas untuk pelajar terpilih sahaja. Tiada sijil, tiada jam kredit. Tetapi ada pensyarah khas yang bukan orang biasa, ustaz, ahli psikologi, orang kampung biasa, orang yang pernah melalui penderitaan yang hebat. Mereka akan mengajar secara peribadi. Setiap minggu, akan ada satu perjalanan dalaman, seperti beriktikaf di surau, membantu kerja komuniti, atau tinggal dengan keluarga petani selama sehari, untuk memahami bahawa kehidupan sebenar bukan tentang persaingan, tetapi tentang kebersamaan." Ali mengerutkan dahi. "Jadi, kenapa perlu dirahsiakan? Kenapa tidak dibuka kepada umum?" "Kerana ia bertentangan dengan sistem pendidikan global," jawab Dr. Ismail. "Dunia hari ini mengukur kejayaan dengan ijazah, nama, dan gaji. Jika didedahkan, orang akan menganggapnya sebagai pendidikan yang ketinggalan zaman. Tetapi bagi mereka yang telah kehilangan jati diri, projek ini adalah penawar sebenar." Dia berhenti dan memandang lurus ke arah Ali. "Dan ayah kamu adalah salah seorang pesertanya secara rahsia 3 bulan lalu. Tuan Syekh datang ke sini sebagai seorang ahli perniagaan biasa, tidak memberitahu identiti sebenarnya. Dia menyertai semua aktiviti sehinggalah penyakit jantungnya menyerang. Tetapi selepas bertafakur dan dijaga oleh komuniti, dia pulih secara ajaib. Doktor di Dubai mengesahkan ia mustahil. Tetapi di sini, kami tahu ia mungkin, kerana hati yang tenang boleh menyembuhkan jasad." Ali terdiam lama. Bolehkah saya menyertai projek ini?" Dr. Ismail tersenyum. "Kamu telah pun dipilih sejak hari pertama kamu tiba. Saya nampak sinar mata kamu sejak hari itu. Hari ini, kamu akan mulakan perjalanan dalaman pertamamu. Bersama saya, ke Surau Al-Hidayah, tempat yang sama yang telah mengubah abang kamu." Tetapi sebelum Ali sempat menjawab, telefon Dr. Ismail berdering. Nombor dari Dubai. "Dr. Ismail, mereka sedang mencari Encik Aziz dengan serius. Mereka sudah tahu di mana dia berada, dan mereka sedang menghantar satu pasukan ke Kuala Lumpur dalam masa 48 jam. Wajah Dr. Ismail pucat. "Siapa?" "Kumpulan pelabur yang menyaman syarikat Al-Rahim. Mereka kata, jika Aziz tidak kembali menjadi saksi dalam kes itu, mereka akan bongkarkan segalanya, termasuk projek ini." Ali terus berdiri. "Apa yang mereka akan buat pada Abang Aziz?" Dr. Ismail memandang Ali dengan pandangan serius. "Mereka tidak akan membunuhnya,
tetapi mereka akan heret dia pulang untuk dijadikan alat kewangan. Dan jika mereka tahu projek ini telah membantu mengubah orang seperti Aziz dan ayah kamu, mereka mungkin akan cuba memusnahkannya, supaya tiada orang lain yang dapat lari dari sistem lama mereka. Ali mengetap penumbuknya. Saya tidak akan biarkan sesiapapun musnahkan tempat ini. Bab 9. Musuh lama muncul semula. Pagi hari ketiga, selepas mesej ugutan itu, suasana di kampung baru menjadi semakin tegang. Aziz keluar dari rumah awal pagi untuk membeli barang di pasar yang jauh sedikit. Tetapi semasa dalam perjalanan pulang, dia perasan sebuah SUV hitam besar diletakkan di satu sudut jalan. Dua orang lelaki sedang menghisap rokok di dalam kereta, memandang ke arah rumah kayunya tanpa berselindung. Aziz mempercepatkan langkahnya, menyelinap masuk ke lorong kecil, dan terus menelepon Dr. Ismail. Doktor, mereka sudah sampai. Saya nampak kereta dari Dubai dan ada orang ikut saya. Dr. Ismail menjawab dengan suara perlahan, "Jangan panik. Saya sedang bercakap dengan Superintendent Vijay. Dia akan hantar orang untuk memantau kawasan sekitar rumah kamu. Sementara itu, jangan keluar seorang diri." Tetapi sebelum Aziz sempat menjawab, pintu rumah kayunya diketuk. Syekh Muhammad membuka pintu dan tergamam. Seorang lelaki berusia awal 50-an, memakai sut kelabu gelap, berdiri tersenyum sinis di hadapannya. Dia adalah Sir Richard Blackwell, seorang ahli perniagaan Inggris Arab yang pernah menjadi rakan sekelas dan sahabat karib Aziz semasa belajar di London School of Economics lebih 20 tahun lalu. Tetapi hakikatnya, dialah orang yang menolak Aziz ke dalam lembah dadah dan tekanan sehingga hampir membunuh diri. "Aziz, atau patut aku panggil Aziz saja?" kata Sir Richard dengan suara lembut tetapi matanya penuh dengan ejekan. "Gembira dapat jumpa kau lagi, selepas aku sangka kau dah mati." Syekh Muhammad melangkah ke hadapan. "Apa kau buat di sini? Ini bukan tempat untuk urusan perniagaan kau." Senyuman Sir Richard melebar. "Tuan Syekh, saya tidak datang seorang diri. Saya datang bersama kumpulan pelabur yang sedang menyaman syarikat Al-Rahim. Dan kami perlukan seorang saksi penting. Aziz sendiri. Dia pernah menandatangani banyak dokumen semasa dia masih menjadi pewaris utama. Jika dia tidak kembali untuk memberi keterangan, kami akan bongkarkan segalanya, termasuk kemalangan di London 20 tahun lalu. Yang mungkin bukan satu kemalangan." Aziz keluar dari dalam rumah, memandang musuh lamanya dengan mata yang tidak lagi gentar. "Richard, kau masih tak berubah. Masih fikir semuanya boleh diselesaikan dengan wang dan kuasa." Sir Richard ketawa. "Dunia ini tak pernah berubah, Aziz. Kau boleh lari bersembunyi di sini, tapi keluarga baru kau, istri, anak perempuan yang kamel tu. Kalau kau tak mau pulang, kami mungkin terpaksa jemput mereka ke Dubai juga untuk keselamatan." Ali, yang mendengar dari dalam, mengetap penumbuknya hingga berdarah. Dia melangkah keluar, berdiri di hadapan abangnya. "Kau berani ugut keluarga aku? Ini Malaysia, bukan London kau." Sir Richard memandang Ali dengan pandangan menghina. "Budak mentah, kau tak tahu bagaimana rasanya berlawan dengan orang macam kami? Kau fikir duduk berzikir di surau boleh tolong? Wang dan kuasa yang mengawal segalanya." Tiba-tiba, bunyi siren polis kedengaran dari jauh. Superintendent Vijay masuk bersama 4 orang anggota polis. "Sir Richard Blackwell, saya minta anda dan rombongan anda meninggalkan kawasan ini serta-merta. Ini adalah amaran rasmi. Jika anda masih menggugut atau mengancam penduduk di sini, kami akan ambil tindakan mengikut Undang-Undang Malaysia." Sir Richard tersenyum sinis. "Undang-Undang Malaysia? Saya ada peguam bertaraf dunia. Saya ada berbilion-bilion wang. Tapi kau tak ada hati," potong Aziz. "Dulu kau pernah cakap pada aku, dalam dunia ni, orang yang lemah patut kalah. Tapi sekarang, aku lebih kuat dari kau, kerana aku tidak lagi terikat dengan benda yang kau agung-agungkan." Sir Richard memandang Aziz lama, kemudian berpaling kepada Syekh Muhammad. "Tuan Syekh, anda ada masa 72 jam. Jika Aziz tidak kembali memberi keterangan, syarikat akan musnah dan nama keluarga akan hancur." Dia berpaling untuk kembali ke SUV-nya, tetapi sebelum masuk, dia berpaling dan berkata, "Dan kau, Ali, kalau kau masih fikir nak tinggal di sini, hati-hati. Dunia ini bukan hanya ada ustaz dan zikir." Kereta itu meluncur pergi, meninggalkan keheningan. Aziz berpaling kepada adiknya.
Ali, kau jangan takut. Aku tak akan biarkan mereka sentuh keluarga kita. Ali mengangguk, tetapi di dalam hatinya, dia tahu pertarungan ini baru sahaja bermula. Sheikh Muhammad meletakkan tangannya di bahu kedua-dua anaknya. Kita tidak akan lari lagi. Kita akan lawan dengan cara kita. Bab 10. Persimpangan Ali. Masa berbaki 48 jam sebelum Sir Richard dan kumpulan pelaburnya memfailkan permohonan terakhir di Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa. Syarikat Al-Rahim sedang menghadapi krisis paling teruk dalam sejarah. Harga saham jatuh 40% di pasaran Dubai. Pemegang saham utama mula menarik diri. Setiausaha pribadi Sheikh Muhammad menelefon setiap jam, melaporkan berita buruk tanpa henti. Sheikh Muhammad duduk di meja kayu lama di rumah kampung baru, tangannya menggenggam telefon. Dia memandang Ali yang duduk di hadapannya, matanya penuh tekanan. Ali, ayah mesti terbang pulang ke Dubai esok pagi. Kalau ayah tak pergi uruskan sendiri, syarikat akan benar-benar musnah dan keluarga kita akan kehilangan segalanya. Ali terdiam sejenak sebelum bersuara tenang. Jadi, apa yang ayah mahu saya buat? Ayah mahu kamu tinggal di sini. Habiskan pengajian dalam projek Insaniah kembali. Jaga Abang Aziz, jaga keluarganya. Tapi, ayah juga tahu kamu adalah pewaris utama. Jika kamu rasa kamu perlu pulang untuk membantu, ayah tidak akan halang. Aziz, yang duduk mendengar di sebelah, meletakkan tangannya di bahu adiknya. Ali, kau tak perlu pikul semua ini seorang diri. Kalau kau nak pulang, pergilah. Tapi kalau kau nak tinggal, abang akan lindungi kau. Ali berdiri, berjalan ke beranda, memandang sungai Klang yang mengalir perlahan pada waktu senja. Dia teringat semua yang telah berlaku. Pengumuman ayahnya, pertemuan dengan abangnya, ketenangan yang ditemui di bawah pokok, senyuman Aisyah, ugutan Sir Richard. Dia mengeluarkan teleponnya dan mendial nombor Dr. Ismail. Doktor, saya ada satu soalan terakhir untuk ujian terbesar dalam projek ini. Tanyalah, Ali. Jika saya terpaksa memilih antara keluarga lama saya yang hampir musnah dan keluarga baru yang baru saya temui, apa yang patut saya lakukan? Dr. Ismail terdiam sejenak, kemudian menjawab perlahan, projek ini tidak pernah mengajar untuk memilih satu pihak. Ia mengajar untuk menyatukan kedua-duanya dengan hati yang tidak terikat pada ketakutan atau ketamakan. Jika kamu pulang ke Dubai, adakah kamu akan membawa apa yang kamu pelajari di sini bersama kamu? Jika kamu tinggal, adakah kamu sanggup biarkan ayahmu menghadapi krisis seorang diri? Ali memejamkan matanya, menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia membuka matanya semula. Saya faham, Doktor. Keesokan paginya, Sheikh Muhammad bersiap untuk ke lapangan terbang. Aziz dan Aisyah berdiri untuk mengucapkan selamat jalan. Tetapi apabila tiba masanya untuk menaiki kereta, Ali keluar dengan sebuah beg kecil. Ayah, saya ikut. Mata Sheikh Muhammad membulat. Ali, anakku, saya akan pergi bantu ayah selesaikan krisis di Dubai. Tapi saya tidak akan kembali sebagai orang yang lama. Saya akan kembali sebagai orang baru yang telah belajar dari sini. Saya akan berunding dengan Sir Richard dan kumpulan pelabur itu dengan cara yang bukan hanya tentang wang dan kuasa, tetapi dengan keikhlasan dan keseimbangan. Jika mereka tidak setuju, saya sanggup kehilangan syarikat untuk menjaga apa yang lebih penting. Aziz tersenyum lebar dan memeluk adiknya erat. Adik abang, dah benar-benar dewasa. Aisyah berlari memeluk kaki Ali. Pak Cik Ali, cepat balik tau. Nanti bawa coklat dari Dubai untuk Aisyah. Ali ketawa, tunduk mencium dahi anak saudaranya. Mestilah. Apabila van itu bergerak, Sheikh Muhammad memandang anaknya yang duduk di sebelahnya dengan pandangan penuh bangga. Ali, ini adalah ujian terbesar dalam hidupmu. Ali mengangguk. Ya, ayah. Dan saya akan lulus bukan untuk syarikat, tetapi untuk ayah, Abang Aziz, dan semua orang di sini nampak bahawa perubahan itu adalah sesuatu yang mungkin. Tetapi di dalam pesawat yang menuju ke Dubai, Ali membuka teleponnya dan melihat satu mesej baru dari nombor yang tidak dikenali. Selamat kembali ke medan perang, Ali. Kali ini, aku tak akan biarkan kau lari lagi. Pengirimnya, Sir Richard Blackwell. Bab 11. Pertarungan di meja rundingan. Jet pribadi keluarga Al-Rahim
mendarat di lapangan terbang antarabangsa Dubai pada lewat malam. Ali dan Sheikh Muhammad melangkah turun dengan riak wajah yang berbeza. Si ayah masih kelihatan sangat bimbang, tetapi si anak pula kelihatan tenang luar biasa. Di sebuah hotel 7 bintang di tengah bandar, pasukan peguam dan penasihat kewangan sudah menunggu. Mereka meletakkan timbunan dokumen di atas meja mesyuarat. Carta pergerakan saham, graf kerugian, senarai pelabur yang akan menarik diri. Sir Richard Blackwell duduk di kepala meja di seberang, tersenyum seperti pemenang. Selamat pulang, Tuan Sheikh dan Encik Ali. Saya gembira Anda berdua membuat keputusan untuk datang berunding sendiri. Sheikh Muhammad duduk di hadapannya. Kami datang untuk selesaikan masalah, bukan untuk menyerah kalah. Sir Richard ketawa kecil. Selesaikan masalah? Syarikat Anda diambang muflis. Jika Anda tidak terima syarat kami, serahkan hak ke atas sebahagian medan minyak dan bawa Aziz pulang sebagai saksi, kami akan failkan saman esok pagi. Dan nama keluarga Al-Rahim akan tamat. Ali, yang hanya diam dari tadi, berdiri perlahan-lahan. Dia bersuara dengan nada yang tenang tetapi tegas. Tuan Richard, dulu saya fikir seperti Anda, bahwa segalanya boleh diselesaikan dengan wang, kuasa, dan ugutan. Tetapi saya baru sahaja belajar dari tempat yang pernah Anda pandang rendah, bahawa kebenaran sebenar tersembunyi dalam perkara yang paling sederhana. Sir Richard mengerutkan dahi. Kau nak ajar aku falsafah Melayu sekarang? Jangan buang masa. Ali mengeluarkan sebuah buku nota kecil dari poketnya, buku yang ditulisnya semasa bertafakur di Surau Al-Hidayah. Dia membuka satu halaman dan membaca dengan perlahan. Penderitaan berpunca dari keterikatan. Jika dilepaskan, penderitaan akan lenyap. Ini adalah ajaran seorang ustaz di surau itu kepada saya. Dan saya melihat ia berlaku kepada abang saya, kepada ayah saya, dan kepada diri saya sendiri. Dia berpaling terus kepada Sir Richard. Saya ada tawaran baru. Bukan penyerahan, tetapi perkongsian. Kami tidak akan serahkan semua hak, tetapi kita akan wujudkan satu usaha sama baru dengan kumpulan Anda, dengan pembahagian keuntungan yang adil. Dan kami akan terapkan prinsip keseimbangan dalam syarikat. Melabur dalam program pembangunan komuniti, kesihatan mental pekerja, alam sekitar, bukan hanya keuntungan maksimum. Jika Anda terima, kami akan tarik balik semua saman dan Aziz tidak perlu menjadi saksi kerana tiada lagi kes. Sir Richard ketawa terbahak-bahak. Kau fikir aku akan terima tawaran budak-budak macam ni? Ali tersenyum tipis. Saya tak fikir Anda akan terima serta-merta. Tapi saya tahu Anda sedang takut. Anda takut jika syarikat kami benar-benar musnah. Anda juga akan rugi kerana Anda melabur banyak dengan kami. Jika Anda tolak, kami akan umumkan kepada umum bahawa kami sanggup musnah untuk menjaga prinsip kami. Dan kami akan bongkarkan semua yang pernah Anda lakukan pada Abang Aziz 20 tahun lalu, termasuk memaksanya menggunakan dadah untuk mengawal seorang pewaris hartawan. Wajah Sir Richard serta-merta pucat. Kau tak ada bukti. Aku ada, kata Sheikh Muhammad, bersuara buat pertama kali. Aziz menyimpan semua surat dan rakaman perbualan lama. Dan sekarang, dia bersedia untuk mendedahkannya jika perlu. Bilik mesyuarat itu senyap sunyi. Sir Richard memandang semua orang, kemudian mengeluh panjang. Beri aku masa 24 jam untuk berfikir. Ali mengangguk. Baik. Tapi ingat, masa yang sebenar bukanlah wang tetapi peluang untuk berubah. Jika Anda memilih jalan yang lama, Anda akan kehilangan lebih banyak daripada yang Anda sangka. Apabila mesyuarat itu berakhir, Sheikh Muhammad datang memeluk anaknya erat. Ayah sangat bangga dengan kamu, Ali. Paling bangga dalam hidup ayah. Ali tersenyum. Terima kasih, ayah. Tapi ia belum berakhir, kita perlu tunggu jawapannya. Dan saya percaya, jawapan sebenar tersembunyi dalam budaya yang baru kita pelajari. Tetapi pada malam itu, ketika Ali sedang bertafakur di bilik hotelnya, telefonnya bergetar. Mesej dari Aziz. Ali, mereka hantar orang ke Kuala Lumpur lagi. Kali ini bukan sekadar ugutan. Mereka telah culik istri dan Aisyah. Mereka kata, kalau ayah dan kau tak ikut syarat asal mereka pagi esok, keluarga abang tak akan selamat. Ali membuka matanya serta-merta, jantungnya berdegup kencang. Bab 12. Di mana hati berada, disitulah rumah. Subuh di Dubai, Ali tidak tidur seminit pun. Dia duduk bertafakur di bilik hotel,
menarik dan menghembus nafas perlahan seperti yang dipelajarinya di Surau Al-Hidayah. Mesej daripada Aziz terus berlegar di kepalanya, isterinya dan Aisyah telah diculik. Syekh Muhammad masuk ke dalam bilik, wajahnya pucat lesi. Ali, ayah terima video tebusan dari Richard. Mereka bawa ibu Aisyah dan budak kecil itu ke sebuah hotel terbiar di pinggir Kuala Lumpur. Mereka kata, kalau kita tak terima syarat asal mereka dalam masa 6 jam, mereka akan... Ali membuka matanya. Suaranya tenang tetapi tegas. Ayah, kita tidak akan tunduk. Ayah telefon Superintenden Vijay dan Dr. Ismail sekarang. Beritahu mereka untuk berhubung dengan polis Malaysia dan unit khas. Kita akan selamatkan keluarga Abang Aziz tanpa kehilangan apa-apa lagi. Syekh Muhammad memandang anaknya dengan heran. Tapi, syarikat boleh dibina semula, ayah, jawab Ali. Tetapi keluarga, jika hilang, tidak akan kembali. Kita tidak akan biarkan sejarah berulang seperti yang terjadi pada Abang Aziz. Syekh Muhammad mengangguk dan terus membuat panggilan. Pada masa yang sama di Kuala Lumpur, Aziz menunggu di rumah kayu lama, jantungnya berdegup kencang. Tetapi dia tidak hanya menunggu. Dia mengambil teleponnya dan menelpon Dr. Ismail. Saya tahu di mana mereka. Saya akan ke sana. Jangan, Aziz. Tunggu polis. Saya tak boleh tunggu. Kalau saya tak pergi, mereka akan cederakan Aisyah. Saya akan bercakap dengan Richard sendiri. Dengan cara yang telah saya pelajari. Aziz menaiki teksi menuju ke hotel terbiar di pinggir bandar, mengikut lokasi yang dihantar dalam mesej ugutan. Apabila tiba, dia masuk seorang diri. 2 orang lelaki bersenjata membawanya ke sebuah bilik di tingkat atas. Sir Richard berdiri di tengah-tengah bilik. Aisyah duduk memeluk ibunya di satu sudut, menggeletar. Aziz, akhirnya kau datang, senyum Sir Richard sinis. Tanda tangani dokumen ini dan semuanya akan selesai. Aziz memandang anak perempuannya, kemudian berpaling kepada Sir Richard. Richard, kau pernah jadi kawan aku, tapi kau pilih jalan yang hampir membunuh aku. Kau fikir dengan mengugut budak 8 tahun, kau boleh menang? Sir Richard ketawa. Dunia ini tiada tempat untuk orang yang lemah, Aziz. Tanda tangan dan kembalilah menjadi pewaris yang sebenar. Aziz tersenyum tipis, kemudian berkata perlahan, aku memang pernah lemah, tapi sekarang aku kuat kerana aku sudah melepaskan segalanya. Dia berpaling kepada Aisyah. Aisyah, ayah sayang kamu, jangan takut. Kemudian dia berpaling semula kepada Sir Richard. Aku tidak akan tanda tangan. Dan aku tidak akan kembali menjadi orang yang lama. Sir Richard menjadi sangat marah. Kalau begitu, tetapi sebelum dia sempat memberi arahan, bunyi tapak kaki yang ramai kedengaran dari luar. Polis Malaysia menyerbu masuk bersama unit khas. Superintenden Vijay mengetuai pasukan itu, menahan Sir Richard dan semua orangnya serta-merta. Aziz memeluk anak dan istrinya. Air matanya mengalir kerana lega. Beberapa jam kemudian di Dubai, Ali dan Syekh Muhammad menerima berita baik dari Kuala Lumpur. Keluarga Aziz selamat. Sir Richard telah ditangkap. Dan kumpulan pelabur bersetuju untuk menarik balik saman selepas melihat keluarga Al-Rahim sanggup kehilangan segalanya untuk melindungi apa yang lebih penting daripada wang. Syekh Muhammad mengumumkan perubahan besar. Syarikatnya akan melabur dalam projek kesihatan mental dan pendidikan seimbang dengan kerjasama Universiti Malaya dan akan menerapkan prinsip insaniah kembali di dalam organisasinya. Ali kembali ke Kuala Lumpur sekali lagi, bukan sebagai pelajar, tetapi sebagai pengasas bersama untuk mengembangkan projek itu ke peringkat antarabangsa. Dia berdiri di bawah pokok rendang di Surau Al-Hidayah, memerhatikan ayah, abang, kakak ipar, dan Aisyah sedang bersedekah bersama. Syekh Muhammad datang memeluk anaknya. Terima kasih Ali. Kerana membuat ayah sedar bahawa warisan sebenar bukanlah wang atau minyak, tetapi hati yang tenang dan keluarga yang harmoni. Ali tersenyum. Dan Kuala Lumpur adalah permulaan masa depan baru kita. Aziz menunduk hormat kepada ayah dan adiknya, lalu berkata perlahan, mulai sekarang, kita tidak akan lari lagi. Kita akan terus membina di sini. Ini adalah rumah kita. Cahaya matahari petang menyinari surau lama itu, seolah-olah menjadi tanda bahawa warisan baru keluarga Al-Rahim telah benar-benar bermula.